Power. Dapatkan di stokis berdekatan anda. MySewan. Herba penawar Al-Wahidah, rahsia perubatan tiada kesangsian, membentuk kehidupan yang murni, melahirkan kesejahteraan. Like, share dan komen dan teruskan mengikuti kuliah live bersama yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar Bapak Ibu sekalian? Hari ini Pak Haji doakan ya supaya semua kita sihat. Sihat bersama dengan herba, sihat bersama dengan fikiran kita juga sihat, dan kita terus belajar ilmu. Daripada ilmu pengobatan yang ada, yang dititipkan daripada generasi ke generasi. Ilmu kita ni kebanyakannya ialah warisan-warisan, yang mana warisan-warisan ini adalah merupakan satu pengalaman yang sangat-sangat berharga, yang Pak Haji sebutkan. Sekiranya mereka tahu khasiat herba-herba kita, nescaya mereka sanggup menukarkannya walaupun dengan ketulan-ketulan emas. Sebab ini, pengetahuan ini bukan seharga emas, malah lebih besar daripada itu. Jadi pada hari ini Pak Haji akan cerita pasal ikan gabus, ikan haruan. Jadi di dalam pengobatan kita ya, pengobatan yang kita mengamalkan ini, ada beberapa unsur-unsur ataupun beberapa perkara penting yang perlu diambil oleh seorang yang sakit. Misalnya apa dia yang telah kita bincangkan? Vitamin C. Okey, betul. Yang kedua apa dia? Omega 3 kita ambil. Memang betul. Yang ketiga apa dia? Nutrisi lah kita ambil untuk pemakanan kita. Madu lebah kita ambil. Begitu juga kita ambil al-hijamah, bekam dan sebagainya. Baik. Hari ini Pak Haji nak bagi tahu ada satu lagi yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Ada 3 kali sangat ya. Banget. Orang ni siapa ni? Banget, penting banget. Itu di antaranya. Dia ialah apa dia? Dia ialah daripada ini, ikan gabus atau ikan haruan. Dalam nama sainsnya ikan haruan ini dipanggil Kana striata. Cantik namanya ya. Jadi kita sebutkan ikan kana. Kana itu ikan haruan. Masya Allah. Banyak sekali khasiatnya yang Pak Haji nak sebut pada hari ini. Cumanya belum lagi kita cerita pasal khasiat ya. Kita cerita keperluannya dulu. Keperluannya, hampir semua orang sakit perlu kepada ikan kana ini, ikan gabus ini. Semua sakit apa? Semua sakit. Sama juga seperti kita pergi membuat perawatan ya. Perawatan biasanya doktor kata nanti ambil vitamin kerana ni kekurangan vitamin. Begitu juga dalam dunia pengobatan herba ini, hampir boleh dikatakan kesemua penyakit memerlukan ikan kana ini. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu dia termasuk di dalam kategori penting banget, mustahak banget dalam kehidupan kita. Masya Allah. Baik. Bila kita nak memulakan ambil ni? Banyak orang kata kita ambil selepas bersalin. Salah. Pengambilan ikan kana ini ketika ibu itu sedang hamil. Ibu itu hamil tu, ya dah patut mengambil ikan gabus ini. Supaya apa? Supaya terlindung. Supaya anak itu tidak mengalami kecacatan. Dan anak yang dilahirkan itu pintar. Siapa yang tidak mahu anak lahir itu pintar? Sudah tentu mahu kan? Tetapi kalau tidak kita ambil ikan gabus ini, ya kita harap
kita harap menjadi pintar. Tapi kalau kita ambil ikan gabus ni, insya-Allah jadi pintar. Jadi besok-besok kalau hamil lagi, ambil ikan gabus. Kalau yang lepas-lepas tu tak mengapalah, yang lepas-lepas tu suruh anak saja yang makan. Ya, jadi itu di antaranya. Baik. Ikan ini untuk siapa? Untuk mereka yang hamil sebelum bersalin dan selepas bersalin. Itu selalu ya di kampung-kampung. Selalu kita menyaksikan macam mana ibu-ibu selepas bersalin tu pantang sungguh kalau dekat kampung ni. Apa dia tu? Tak boleh makan apa. Kalau di tempat Pak Haji tu, kalau wanita lepas bersalin, makan nasi putih saja. Nasi biasa, makan dengan apa? Ikan haruan. Makan dengan ikan haruan. Ikan haruan tu, nanti akan Pak Haji cerita, ada banyak jenis. Salah satunya ikan haruan yang dikeringkan. Jadi, kalau di tempat Pak Haji tu bendang ya, bendang. Ada ikan haruan, ada daripada sungai. Banyak ikan haruan dekat situ. Jadi ambil ikan itu, lalu dalam bahasa utara dia panggil pesiang. Pesiang ni maksud cuci lah, cuci buang perut dan sebagainya, dijemur di bawah cahaya matahari itu sampai kering. Dan bila wanita itu lepas bersalin, dia makan itu. Itu saja. Hari pertama, hari kedua, hari yang ketiga. Hari yang keempat, dia dah kuat dah. Kuat dah boleh berjalan dah. Dia tak ada makan apa, vitamin tak ada apa, semua tak ada. Itu saja yang dia boleh makan. Cumanya kalau di HP ini dilengkapi dengan set bersalin. Set bersalin daripada HP ini ada tambahan spirulina, ada tambahan daripada teh herba untuk luka. Malah dulu-dulu sudah tidak guna apa lagi set tambahan ini. Mereka hanya gunakan ubat luka juga daripada ikan haruan. Ikan haruan ni jadi ubat luka. Ya betul. Luka selepas bersalin. Masya Allah. Bukan luka lepas bersalin saja. Kalau luka terbakar pun ikan haruan nombor 1. Kalau luka kerana kena air panas, alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Kalau luka operasi, subhanallah, lagi-lagilah kita nak gunakan. Apa lagi? Kalau luka anak-anak bersunat, cuba bagi ikan haruan, cepat saja sembuh. Jadi artinya kalau luka luar dan dalam tubuh badan kita ini, maka dia adalah ikan gabus. Macam mana kalau luka pecah pembuluh darah? Pecah pembuluh darah tu stroke lah. Ya betul. Stroke pun menggunakan daripada ikan haruan. Masya Allah, itu akan kita bincangkan. Pertama sekali, Pak Haji nak buat dulu kesimpulan awal bahawa anak yang bakal dilahirkan ini mesti sihat, mesti cerdik. Bagaimana? Ibu hamil harus mengambilkan ikan haruan. Itulah. Dan selepas bersalin juga perlu ambil ikan haruan. Subhanallah. Itu tajuk yang pertama sekali Pak Haji nak ceritakan, supaya kelahiran seorang khalifah Allah di atas muka bumi ini lahir dengan kepintaran, dengan kesihatan yang baik. Masya Allah. Itu adalah yang pertama Pak Haji nak sebutkan. Kemudian satu lagi, Pak Haji pernah pergi tengok ada orang operasi jantung. Jantung, kemudian diberikan dengan apa dia panggil albumin. Kerana dalam kandungan ikan ini ada disebut albumin. Cuba kita sebut albumin. Dia asid amino ya. Baik. Yang Pak Haji lihat di operation tersebut yang dilakukan di sebuah hospital swasta yang mahal selepas operasi jantung tu, dia diberi minum, dia panggil serum albumin ini, ya, dia panggil human albumin serum. Dia bagi itu satu persatu saja. Bagi tengok, harganya kurang lebih ya, daripada RM500. RM500 satu je. Dia kena ambil 4. Selepas dia
berlakukan dia punya operasi jantung. Mahal kan? Sangat-sangat mahal. Tetapi tahukah kita, Allah menyediakan satu ubat yang murah, iaitu ikan gabus. Namun kalau kita compare di antara ikan gabus dengan human serum ini, ikan gabus itu memiliki albumin yang jauh lebih tinggi. Dahlah jauh lebih tinggi, lebih baik, lebih alami, lebih cepat sembuh, lebih murah lagi dibandingkan dengan human serum ini. Masya Allah. Sebab itu Pak Haji sebut kata, kalaulah manusia ini mengetahui bahawa Allah telah bekalkan kepadanya ikan gabus, ya, ikan haruan ini untuk pertolongan ketika manusia itu sedang sakit, dan saya orang akan belajar semua ilmu herba. Hari ini alhamdulillah, kiranya Pak Haji syukurlah. Kalau dulu orang selalu memperkecilkan wanita selepas bersalin, kampung-kampung mak-mak kita kalau makan ikan haruan ini, orang berkecil, orang tengok betul tak betul ni makan ikan haruan sebagainya. Hari ini sudah terbukti bahawa albumin banyak sekali dalam ikan haruan. Nak kata apa lagi hari ini? Kita kena akui bahawa herba itu yang terbaik, ya, sebagainya. Masya Allah. Kemudian kita lihat bahawa berapa banyak kurang lebih kita perlukan selepas bersalin itu, berapa banyak kurang lebih kita perlukan 24 kilogram. 24 kilogram ni banyak ke? Tak banyak Ini kalau ini dalam 3 ekor 4 ekor 1 kilo, ya. Jadi oleh sebab itu maka kita kena bukan nak makan sekali, ya, makan sepanjang itu, bukan satu hari sampai 24 kilo, bukan. Itu kalau makan itu cerita lain pula. Baik, macam mana kalau dia makan lebih? Macam mana kalau lebih albumin? Pak Haji, aku memang suka makan ikan haruan, aku makan satu hari 20 kilo. Boleh tak dia menjadi keracunan? Tak jadi racun. Baik, macam mana kalau kita ambil Panadol satu hari 20 kilo? Mati Bapak Ibu sekalian. Mati, kena liver tu dia akan mati dan juga sebagainya. Pasal apa? Sebab dia ambil Panadol, paracetamol. Kerana paracetamol itu akan merosak hati. Dia mati. Pasal apa? Terlalu banyak. Sebab itu orang kata kalau banyak ambil paracetamol, dia akan menyebabkan kerosakan di hati dan menyebabkan kematian. Ini mengingatkan Pak Haji satu kasus di Brunei. Dulu ketika Pak Haji pergi Brunei, ada satu orang perempuan, dia bercadang nak bunuh diri. Bila dia nak bunuh diri tu, cara dia paling mudah ialah dia makan Panadol banyak-banyak. Tetapi dia tak mati. Dia tak mati. Dia makan itu, tapi dia sakit. Dia sakit tu, dia berlari cari ubat. Ada ubat apa? Subhanallah. Ubat dia ada 2 saja untuk hilangkan keracunan ini. Masya Allah. Apa dia? Yang pertama, ikan gabus. Bagi makan ikan gabus. Masya Allah, ikan gabus itu kalau makan, dia melindungi hati. Dia panggil HEPA protector. Ya, jadi maksudnya dia melindungi hati kita. Jadi oleh sebab itu organ dalam tubuh badan kita ini ialah hati untuk lindung keracunan. Maka ikan haruan itulah yang paling penting. Macam mana yang kita nak makan racun lagi, buah-buahan beracun, sayuran beracun, nasi beracun. Apa yang melindungi hati kita? Yang melindungi hati kita ialah ikan gabus. Jangan tinggal ikan gabus. Jangan ingat ni makanan kampung, ya, makanan kampung yang enak. Kalau buat gulai tu, Masya Allah, ya. Itu di antaranya. Cumanya yang Pak Haji nak sebutkan, dia adalah untuk melindungi hati. Okey, cerita tentang perempuan yang membunuh diri tadi, yang cuba untuk bunuh diri tadi, tak mati, hidup sampai sekarang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi dia hidayah sebagainya. Dia pun menyesal dah. Waktu dia pun tak mau cuba dah. Kalau cuba dia sakit katanya. Tetapi masa tu kita tak guna ikan haruan. Masa tu ada pokok jerangau. Bapak Ibu tahu tak pokok jerangau? Pokok jerangau tu dia
pokok tumbuh tempat air-air sikit. Kalau ada basah-basah sikit, dalam kolam-kolam sikit adalah pokok jerangau ni. Pokok jerangau ni ada dua jenis, satu merah, satu putih. Yang putih tu untuk hilang racun. Tulis itu, ambil buku tulis, pokok jerangau putih. Jerangau itu ada jual, ubinya itu dijual di kedai-kedai India, tapi yang merah. Ambil jerangau yang putih. Masya Allah. Kalau tak ada jerangau putih, bagaimana nak lindung kerosakan hati? Ambillah dia daripada ikan gabus. Minta maaf lah mereka yang sudah bertaubat, minum arak, sudah tak mau minum arak lagi. Macam mana nak memperbaiki balik hati yang rosak itu? Ambil ikan gabus. Ambil ikan gabus. Sebab dia HEPA protector. Dia melindungkan daripada hati kita rosak. Orang yang demam kuning, ya, macam mana orang yang kena hepatitis? Subhanallah. Ini cerita hepatitis ni, apa dia? Virus ni. Cerita virus. Boleh dah ikan haruan, ikan gabus untuk antivirus? Subhanallah. Bapa ibu sekalian, soalannya macam ni lah, biar lebih, orang kata lebih lebih mengangkat. Soalan ni macam mana? Boleh tak virus COVID-19 itu guna ikan gabus? Ini menarik. Biar suspense sikit jawapannya. Ada tak penelitian-penelitian yang telah menemuinya? Masya Allah. Penelitian yang berlaku kepada ikan gabus ini ialah untuk orang kena HIV. Bapa, ibu, tuan-puan sekalian, HIV itu apa tu? Virus. Ada ubat tak? Dunia mengatakan tidak ada ubat. Tak ada ubat. Kurusnya tinggal tulang saja. Tapi setelah diberi makan dengan ikan gabus, dia gemuk balik. Dia sihat balik. Berarti potensi ikan gabus sebagai antivirus adalah tersangat besar. Kalau begitu, macam mana pula dengan orang kena penyakit TBC, penyakit TB, batuk kering, kering saja. Begitu juga ketika diambil, sebab itu gabungan di antara VCO dengan apa kita panggil probumin dengan albumin untuk penyakit TB. VCO dan albumin untuk penyakit HIV. VCO dan albumin untuk penyakit COVID-19. Allahu Akbar. Pak Haji ni semua dia kata bagus untuk COVID-19, ya. Pak Haji bersangka baik dengan Allah. Banyak orang ni dia tak sangka baik dengan Allah, dia tak husnuzon. Dia sangka-sangka boleh tak boleh, betul tak betul. Pak Haji nak sebut kata bahawa setiap kali ada orang datang jumpa dengan Pak Haji nak jual madu lebah, tidak timbul langsung dalam pemikiran Pak Haji dia akan menipu. Langsung tak timbul. Mungkin ada yang tipu, betul. Tetapi Pak Haji bersangka baik. Manalah mungkin seorang saudaranya jumpa dengan orang tua macam Pak Haji ni nak tipu Pak Haji pula. Mana ada orang gitu. Begitu juga dengan ikan dan pengobatan ni. Selalu yang ada dalam pemikiran Pak Haji ialah sangka baik. Jangan-jangan Allah jadikan ubat untuk COVID-19 ni ada dalam ikan gabus. Itu yang muncul. Jangan-jangan. Jangan-jangan tu artinya hipotesis. HO, hipotesis kosong. H1. Jangan-jangan tu hipotesis. Boleh jadikah ikan gabus ini sebagai antivirus COVID-19? Ada pengalamankah? Pengalaman manalah ada, sebab COVID-19 baru saja. Banyak juga ketika Pak Haji cerita kepada penganalisa, Pak Haji nak hantar ubat ni untuk dia punya virus COVID-19. Apa dia? Soalan dia, ada pengalaman dahulu menggunakan pokok herba yang Pak Haji nak bagi ni untuk COVID-19? Ya Allah, orang tanya tu pun tak betul dah. Sebab apa? Mana ada pengalaman COVID-19 baru saja yang berlaku. Tapi kita ambil hukum qiyas. Kita ambil hukum qiyas. Di dalam agama ni ada hukum qiyas. Qiyas artinya kita tengok. Dulu ni dia cerita
cerita arak. Dia cerita arak, orang minum arak. Sekarang ni orang ambil daun ketum. Daun ketum, atau orang ambil ganja, ambil dadah, narkoba. Jadi kita kiaskan arak itu dengan narkoba. Narkoba jauh lebih bahaya. Begitu juga kalau dulu orang cuba untuk HIV, sembuh. Orang cuba untuk batuk kering, sembuh. Orang cuba untuk penyakit virus yang lain, sembuh. Jadi boleh jadi. Kenapa kita tak mau cuba? Ikan haruan diberikan kepada pesakit-pesakit COVID-19. Kenapa kita tak mau bagi? Kalau kita cuba bagi tengok sembuh dengan izin Allah, kitalah penemunya untuk pengobatan ini. Dan kita kena buat mark kat situ, ambil note dekat situ. Kalau virus, jangan lupa diberikan dengan albumin daripada ikan gabus. Begitu cara pemikirannya, bukan menolak. Tidak ada bukti sebelum ini, tolak. Ya, tidak ada nama saintifik, tolak. Subhanallah. Dia perlu mudah saja, racun atau tidak. Takkan ikan haruan ni racun. Orang dok makan dah bertan-tan, tak ada keracunan apa. Kenapa kita nak menolak? Itu di antara cara berfikir dia, masya-Allah ya. Jadi itu adalah antaranya. Ada satu lagi mencerita, ada satu penyakit ya, penyakit autoimun ni yang banyak guna ubat, ubat tu sampai pesakit tu jadi kejang tu sebab banyak ubat, terpaksa ambil. Apa dia? Penyakit sistemik lupus, SLE. SLE ni yang ada masalah kat kulitnya ya, ada yang masalah sampai ginjalnya pecah-pecah ya, bibir sebagainya. Macam mana cara untuk merawat orang penyakit SLE? Salah satunya menggunakan ikan gabus. Sebab penyakit-penyakit ni ada 8 penyakit yang mempunyai permasalahan, dia panggil hypoalbumin. Albumin dalam badan ni menjadi hypo. Hypo maksudnya berada pada tahap yang sangat rendah. Jadi albumin ni keperluan. Iya, keperluan. Albumin ni adalah keperluan untuk menjaga kesihatan dalam tubuh badan. Nanti Pak Haji akan jelaskan penyakit-penyakit yang memerlukan albumin pada setiap hari, insya-Allah selepas ini. Baik. Cerita tentang SLE tadi. Ya, apabila kita tengok SLE ini, sistemik lupus ni penyakit autoimun, di mana penyakit itu menyebabkan sistem imunitinya itu menyerang dirinya sendiri. Autoimun tu apa? Kanser, autoimun. Arthritis, autoimun. Ya, penyakit SLE ini juga autoimun. Jadi penyakit-penyakit kanker itu penyakit autoimun. Macam mana nak menjinakkan sel-sel kanker ni yang disebut sebagai sel abnormal? Soalannya, kenapa jadi abnormal? Kenapa jadi gila? Kenapa sel itu jadi gila? Bagaimana nak supaya dia jangan gila? Supaya dia back to normal. Salah satunya ambil ikan haruan. Ikan haruan ni tidak ada yang gila. Ikan haruan tidak ada yang gila dan tidak ada yang berpenyakit. Kalau dulu kita sebut sebagai shark don't get cancer, hari ni ikan haruan pun don't get cancer juga. Kita sebut apa dia? Kana don't get cancer. Apa dia tu? Ikan haruan atau ikan gabus don't get cancer. Dia pun tak kena cancer juga. Lagi menarik sebab dia duduk mana? Duduk di kawasan atas, di dalam sungai dan juga sebagainya yang tercemar, masya-Allah, tapi dia kuat, dia survive. Dan kalau dia luka, dia cepat sembuh. Sebab apa? Dia ada apa di dalam ikan ini? Dia ada albumin, masya-Allah. Kalau begitu, dengar sini, Pak Haji nak sebut, kalau orang ada kanser apapun, jangan tinggal mengambil ikan gabus. Kanser apapun. Ya, kanser apapun. Jangan tinggal.
Masya Allah. Kalau begitu tadi kita sebut HIV bagus, kalau begitu batuk kering pun bagus, ini untuk kanser pula. Ya. Sebab itu Pak Haji meletakkan ikan gabus ini dia satu keperluan. Mereka yang mengikuti sijil bersama dengan Pak Haji, yang lain-lain yang belum ikut sijil, kapan nak ikut sijilnya? Dia ajar cara membuatnya. Cara membuatnya mudah saja ya. Jadi kita perlukan apa? Yang pertama, kita perlukan periuk kukus. Periuk kukus. Jadi bila kita masuk dalam periuk kukus itu, yang pertama ikan ini mesti dibersihkan dulu, dibuangnya perutnya, bersih-bersih dah semua. Kemudian dicuci. Cuci dengan apa? Dengan belimbing uluh. Belimbing uluh tu. Atau dengan asam gelugur. Atau asam jawa. Pokoknya asam. Kalau tidak ada, cuka. Cuka apa? Cuka asli. Cuka nipah. Cuka khal. Cuka. Kita cuci dengan cuka. Ini seperti nak masak cuka pula ni. Masak cuka yang paling enak sekali. Kalau bulan Ramadan ni masak cuka, Masya Allah. Ni cuka nipah. Cuka ini kita buat basuhnya untuk buang hamis. Ya. Tetapi tidak hilang lagi hamis tu. Ketika kita kukus, air di bawah tu, air bawah ni kukus ya. Masukkan apa dia? Masukkan sikit untuk bagi hilangkan bau hamisnya itu. Hanyanya itu. Apa dia? Jahe. Masuk lagi apa? Serai. Ya, kita masuk dekat situ supaya ketika kita kita kukuskan itu, air serai, air jahe itu masuk menghilangkan amis. InsyaAllah hilang, tidak ada rasa apa-apa, tidak ada bau apa-apa. Kemudian kita pun kukus. Kukus iaitu, ini kita potong-potong dulu ya. Kita potong-potong dahulu. Kemudian baru kita kukus. Bila kita kukus kurang lebih dalam 50 minit lah. Kurang lebih sampai dia jadi lembut, hancur. Daging itulah yang kita buat makan. Daging itu boleh juga kita buat sup, boleh juga kita buat apa-apalah, makan dengan nasi, atau kalau selalunya Pak Haji akan campurkan dia dengan madu lebah. Madu lebah boleh di blenderkan, blender tu dia jadi satu larutan macam susu. Macam susu. Masya Allah. Tetapi kalau kita buat satu alat kompres, kita boleh kompres sampai keluar minyak ataupun larutan, bukan minyak lah, larutan albumin ni yang berwarna kuning. Kuningnya lebih kurang macam ni, kuning dia, boleh kita ambil. Tetapi kalau kita ambil dengan isinya pun lagi bagus. Ambil saja dengan isinya, itu dia. Ataupun kita jemur, boleh tak ikan aruan tu kita jemur? Adakah hilangnya albuminnya? Tak hilang. Ya, tidak hilang. Tetapi pemrosesan yang dibuat dengan cara kukus itu adalah lebih baik. Tapi kalau kita jemur pun insya-Allah boleh. Subhanallah. Kalau begitu kita ambil kapsul serbuk bubuk ikan gabus kering. Boleh tak? Boleh. Kita makan ikan gabus kering. Boleh tak? Boleh. Jadi sebab itu kalau nak sihat, maka makanlah ikan gabus. Di mana nak cari ikan gabus? Datang ke HPA lah. HPA insya-Allah nanti tuan-tuan akan boleh dapat ikan gabus daripada Ampang Timah Tasuh, dekat tempat Pak Haji, yang tempat kita pergi lihat peserta-peserta sijil khusus, selalunya Pak Haji pergi tunjuk. Ampang Timah Tasuh ni menghadiahkan kepada kita ikan gabus yang terbaik. Masya-Allah. Masya-Allah. Baik. Itulah dia cara memprosesnya. Jadi oleh sebab itu, maka dia mengandungi 16 asid amino. Ya. Dan apa fungsi albumin ni? Fungsinya albumin ni berfungsi yang pertama sekali ialah untuk dia panggil apa? Untuk menjaga cairan dalam tubuh badan kita. Ya, untuk kita selalu panggil osmosis. Osmosis tu ialah perubahan cairan daripada sel ke sel, sel ke keluar dan sebagainya. Kita tengok ini. Dia panggil osmotik ni iaitu menjaga cairan. Jangan jadi cairan lebih dalam tubuh badan kita.
Termasuk juga cairan ini jangan sampai melimpah daripada cairan dalam arteri melimpah ke dalam keluar. Kalau dia pergi keluar, itu pernah tak kita lihat ada orang yang bengkak dekat betis ya? Sebab apa dia bengkak? Bengkak kat betis itu kerana cairan itu tidak imbang. Maka pada ketika itu dia jadi edema. Edema tu kita tekan dia tenggelam, dia keluar pelan-pelan, dia naik pelan-pelan saja tenggelam sebagainya. Itu namanya edema. Itu sebab apa? Sebab tak cukup albumin. Siapa yang selalu jadi begitu? Orang yang ada masalah buah pinggang. Sayang sekali, orang yang ada masalah buah pinggang sanggup pergi untuk hemodialisis, tak sanggup makan ikan haruan. Sayang sekali. Ini satu yang malang dalam hidup kita. Ya, ikan haruan. Nanti insya-Allah akan kita ceritakan. Baik. Alhamdulillah, dia ini sangat penting untuk apa? Cairan albumin ini ya, dia adalah antaranya sangat-sangat penting untuk susunan sel-sel kita ni supaya dia jadi elok. Sel-sel kita ni sel-sel yang segar, sel-sel yang tidak jadi abnormal cell. Dan dia juga ada terlibat dalam enzim dalam tubuh badan kita. Dia juga terlibat di dalam hormon dan antibody. Ulang sekali lagi, antibody, hormon, enzim dan juga penyusunan sel. Apa yang lebih daripada itu? Sebab itu kalau kita luka, cepat-cepat dia akan pergi ke tempat luka tersebut supaya sel-sel itu hidup semula. Apa yang pergi itu? Ya, itulah dia frontliner dalam tubuh badan kita. Apa dia? Frontliner kita, doktor yang duduk di depan tubuh badan kita ini ialah ikan gabus. Bukan ikan gabus tu doktor kita, bukan. Tapi albumin yang ada di dalam ikan gabus. Ya, itu dia punya perkataan. Albumin, al-sid, al-kali, al-kimiawi, al ni, al-wahida. Semua al ni. Al ini menunjukkan bahawa dia satu istilah. Ya, satu istilah yang mana telah diterima oleh dunia. Bahawa kalau kita kata asid, al-chemistry, al-kimia ni maksudnya dia semua datang daripada Islam. Cumanya Pak Haji nak sebut saja begini. Ya, nak sebut kata begini. Hari ini oleh kerana mata kita sudah tertutup rapat, kita tak langsung nak tengok ikan gabus yang digunakan oleh nenek moyang kita, warisan kita. Kita melirik kepada ubatan kimia. Bila kita tengok pada ubatan kimia, kita tak tengok kepada penemuan yang digunakan sejak turun-temurun, maka akibatnya kita akan dikuasai oleh kimia. Alangkah ruginya kalau ini berlaku. Okey, Pak Haji berhentikan dulu sebentar untuk tengok iklan. Dipersilakan. Alhamdulillah, kita sekarang berada di empangan Timah Sasuh, yang mana empangan ini terletak di negeri Perlis. Empangan yang luas ini selain daripada menjadi sumber air kepada penduduk negeri Perlis, dia juga menjadi sumber rezeki kepada penduduk setempat yang mana terdapat berbagai jenis ikan di dalam empangan yang luas ini. Di antaranya yang paling menarik sekali adalah ikan haruan. Alhamdulillah, saudara perempuan, kelebihan ikan haruan ni antara yang terbaik ni adalah kandungan albumin yang tinggi. Kandungan albumin ni untuk rawatan ginjal yang bermasalah, darah tinggi, kencing manis dan pelbagai lagi penyakit yang sangat baik menggunakan ikan haruan ini. Masya Allah. Alhamdulillah, dalam HPA ikan haruan ini kita gunakan untuk kapsul haruan. Ya. Alhamdulillah banyak sekali testimoni, ya, di antaranya eczema. Di mana eczema dengan kita ambil kapsul haruan tu, alhamdulillah sembuh. Ikan haruan ni sangat kaya dengan vitamin A. Ya, vitamin A yang sangat baik untuk mata, ya, untuk mata dan juga untuk peradangan, iaitu artritis. Alhamdulillah, HPA membeli ikan-ikan haruan daripada penduduk tempatan di sini dan meningkatkan ekonomi mereka. Alhamdulillah, Pak Haji sambung lagi ya.
akibat daripada kekurangan albumin dalam tubuh badan kita itu menyebabkan berlakunya pengeluaran cairan tubuh. Ya, cairan pembuluh darah ini ke dalam jaringan otak tubuh. Jadi bila dia masuk ke dalam organ-organ tubuh ini, maka kita akan lihat apa? Itu yang bengkak. Jadi organ-organ kita banyak terendam dengan air. Jadi itu menyebabkan permasalahan. Ya, lama-lama kelemahannya itu organ-organ kita ini akan menghadapi permasalahan kesihatan yang parah kerana terendam dalam air, dia tak boleh keluar. Sebab apa itu? Sebab kekurangan albumin. Jadi oleh sebab itulah yang Pak Haji sebutkan tadi, cara mudah untuk kita lihat air dia tak keluar itu, kita tengok dekat betis orang yang ada penderita ginjal. Itulah yang berlaku, yang mana di mana cairan daripada pembuluh ini telah keluar ke organ tubuh. Jadi ini adalah sangat bahaya. Jadi oleh sebab itu apa yang Pak Haji nak sebutkan ini, bahawa salah satu daripada kelebihan pengambilan albumin ini, dia juga digunakan untuk otot. Cuba kita buat dua perbandingan. Satu orang airnya banyak, satu orang berotot. Kalau kita ambil albumin berlebihan, dia membina otot-otot kita. Orang angkat besi tu, nak bagi naik, badan tu jadi begitu tu. Six pack dekat sini ni ada itu je. Kena ambil apa? Ikan gabus. Ambil ikan gabus. Tapi hari ni para atlet kita ni, dia tak ambil ikan gabus, dia ambil apa? Telur. Telur itu sedikit saja dia punya albumin dia. Kalau kita buat perbandingan telur itu, ya, dan albumin tu memang banyak dekat telur putih. Memang betul, dia banyak pada telur putih. Cuba kalau kita buat dia punya pembandingan di antara ikan gabus. Ikan gabus mempunyai 62.24 gram per kilo. Tetapi telur mempunyai 9.34 gram saja per kilo. Sikit sangat. Dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, kalaulah orang itu tahu tentang bagaimana, para atlet ini tahu tentang bagaimana ikan gabus ini bagus, tentu mereka akan ambil ikan gabus, ikan haruan. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Kemudian itu juga yang Pak Haji sebutkan, bahawa kalau kita nak sihat, kita tak boleh biarkan organ-organ kita terendam dalam air. Seperti mana besi, kalau kita rendam dalam air, dia akan berkarat. Begitulah juga dengan tubuh badan yang terendam dengan air. Tubuh badan tak boleh keluarkan air ni kalau tak cukup albumin. Albumin yang akan kontrol kandungan air. Cuba kita fikir, bagaimana kalau besi terendam di dalam air? Karat. Karat itu dia panggil oxidize. Jadi oleh sebab itu, cara nak antioksidannya itu ada kepada albumin untuk keluarkan semua. Subhanallah, nikmat apa lagi yang kita nak dustakan? Begitu juga dengan orang yang ada kanker hati, kanser hati, ada ada peradangan hati, kanser hati, lepas tu bengkak hati, sakit hati. Sakit hati kan kena makan ikan gabus. Ya. Sakit hati itu sakit liver. Sakit liver tu ya betul juga. Tetapi kalau sakit hati betul, macam mana Pak Haji? Kalau sakit hati betul, marah pada seseorang, macam-macam ada sebab dia nak marah. Soalannya, kenapa nak marah pada seseorang? Aku ni tidak puas hati. Kenapa tak puas hati? Dalam hidup ini, kita tak boleh harapkan kepada kesempurnaan. Kita tak boleh harap kepada kesempurnaan, tetapi kita yang membina lingkungan itu menjadi sempurna. Sempurna dalam hati kita, dalam pandangan mata kita. Jangan kita harapkan, kita kata kita pun berkahwin. Kahwin tu kita tengok ada kekurangan pada isteri kita. Kita pun marah sebab kekurangan pada isteri kita. Itu tak jadi alasan. Tak boleh jadi alasan, isteri saya macam ni. Itu salah. Tak boleh. Dia ada kurang, kita
kita juga ada kurang. Itu dia di antara kita pun sebut dekat isteri kita, saya ni mencari isteri seperti mana Fatimah Az-Zahra, puteri kesayangan Rasulullah. Nak cari macam tu lah. Dia pun kata saya pun nak cari macam Sayyidina Ali juga. Jadi macam tu. Allahu Akbar. Jadi mana ada sempurna. Jadi kekurangan itu sama-sama ditutupi, dilengkap-lengkapi. Jadi sebab itu kalau ada masalah sakit hati ini, salah satunya ialah dengan memberi hadiah. Beri hadiah. Kalau kita sakit hati bila seorang, bagi hadiah kat dia. Lagi kita sakit, lagi besar hadiahnya. Oh, Masya Allah. Sebab apa? Nak buang ni sifat ni, sifat-sifat mazmumah dalam hati. Begitulah mujahadahnya. Baik, sempena Ramadan ini, mohon maaflah semua. Pak Haji pun minta maaflah semua kepada mereka yang dengar ni ikut sakit hati. Tapi jangan lupa makan ikan gabus. Makan ikan gabus, insya-Allah. Sebab apa? Ikan gabus ni dia melindungi hati daripada kanser hati. Kenapa orang tak mau ambil ikan gabus ni? Pak Haji pun tak faham lah. Sebab dia tak elok ke? Taklah tak eloknya. Eloklah juga. Walaupun dia tak elok lah macam ikan kelisa, ikan kelah. Ikan kelah. Tetapi eloklah juga. Soalnya bukan soal elok, soal fungsi. Fungsinya itu baik sekali untuk tubuh badan kita. Kenapa nak tengok sangat pada rupa parahnya? Ya. Pak Haji ingat lagi petua yang diberi oleh bapa Pak Haji, dia kata, biar sakit di mata, jangan sakit di hati. Itu dia kata petuanya. Petua bapa Pak Haji untuk cari isteri masa dululah, waktu tu belum kahwin lagi. Ya, duduk bicara dengan ayah tu, dia kata, kamu ni patut carilah isteri. Katanya tak jumpa-jumpa lagi. Dia kata, ni dengar ni petua yang nak diberikan. Bapa nak berikan petua. Apa dia? Biar sakit di mata, jangan sakit di hati. Apa tu maknanya? Tak mengapalah. Kalaupun tak cantik-cantik betul-betul pun tak mengapa. Tetapi mempunyai hati, budi, sopan, santun. 5S ada. 5S ada. Sopan, santun, salam. Apa lagi? Ada lagi 5S Ini kena tanya Pak Jo lah. Pak Jo yang duk mengajar 5S ni. Jadi oleh sebab itulah, kalau ada 5S ini, Masya Allah, Masya Allah. Pak Haji ada seorang teman, dia kata begini kepada Pak Haji, bagus sekali dia punya ucapan dia. Dia kata, kalau aku susah, aku pulang saja ke rumah, terlerai seluruh permasalahanku. Aku nak lari cepat-cepat pulang rumah. Sebab apa? Bila aku dengar isteriku berkata, Masya Allah, luruh semua permasalahan. Itu dia hebat. Itu tu Pak Haji kata Khadijah Al-Khuwailid. Nabi pernah menyebut, ya, Nabi sebut ketika orang lain tidak percaya, dialah orang yang percaya padaku. Ya, Khadijah ni Masya Allah, ketika Nabi lari daripada Gua Hira. Ya, Gua Hira itu kerana melihat Jibril, apa yang disebut, selimutkan aku Khadijah, selimutkanlah aku Khadijah. Khadijah selimut. Apa ucapan Khadijah? Kamu adalah orang yang menyambungkan kekeluargaan, kamu adalah orang yang membantu orang susah. Allahu Akbar, penawar. Ya. Jadi sebab itu Masya Allah, kita jadi isteri seperti isteri bonda-bonda kita, ya, Ummul Mukminin, insya-Allah. Baik. Ini ke mana pula Pak Haji cakap ni? Saya ikan gabus ni di mana berhentinya? Okey, baik. Jadi untuk kanser hati. Baik. Ini Pak Haji nak bagi tahu ada 3 perkara, 3 penyakit orang yang mempunyai permasalahan yang utama. Pertama, orang kanser. Yang kedua, orang stroke. Yang ketiga, orang gagal ginjal. Masalah. Yang ini ni, kalau dia tak mau makan ikan haruan,
Ambil rotan pukul dengan rotan. Sebab apa? Sebab dia belajar, dia tak mahu apply. Dia tak mahu belajar, dia belajar. Kadang-kadang dia pergi belajar, pergi jumpa dengan Pak Haji, tulis bukan main lagi. Lepas tulis dia tunjuk lagi tulisan ni, betul ke Pak Haji? Betul. Elok pula, tulisan elok. Tapi bila nak makan dia tak mahu. Dia nak tulis saja. Mana boleh ubat itu boleh sembuh dengan tulis? Tulis saja. Sakit ginjal, makan ikan gabus. Dia sakit ginjal, dia tak makan ikan gabus. Sembuh tak? Tak sembuh. Sakit kanker, kanser, makanlah ikan gabus. Sembuh tak dia? Tak sembuh. Pasal apa? Tulis. Kemudian sakit strok, ambillah ikan gabus. Dia tak ambil. 3 golongan ini yang bernasib malang kerana kandungan albumin di dalam tubuh badannya sangat-sangat rendah. Hypoalbumin. Hypo tu maksudnya dia rendah sangat dia punya albumin itu. Baik, dan kadar albumin ini dikena ada 3.5 hingga 5 gram per desiliter. Tetapi orang macam ni, orang yang kena sakit ni, dia akan jadi turun dan sangat rendah daripada jumlah ini sebagainya. Masya Allah ya. Baik, jadi oleh sebab itu, kalau kita belajar dalam ilmu herba, ya, ilmu herba, kalau tak ada albumin ni, makan herba banyak mana pun dia tak boleh bekerja. Dia stroke, dia masalah ginjal, dia ada masalah kanser, kemudian dia makan ubat yang HPA ni, makanlah banyak mana nak, makanlah, tapi insya-Allah dia tak berkesan. Makan. Sebab apa? Yang membawa dia, yang jadi carrier dia, yang jadi supaya herba boleh masuk ke inti sel itu, kerana osmosis tadi. Osmosis tak berlaku. Sebab apa? Tidak ada albumin. Macam mana ni? Kalau gitu, apa yang mesti kita sebutkan? Kita kena sebut macam ni. Orang yang sakit nak sembuh atau tidak? Dengan izin Allah, nak sembuh atau tidak? Dia kata tidak. Tidak, ambillah herba-herba tu, tak perlu makan albumin, tak perlu makan, maka dia tidak akan sembuh. Tak sembuh, betul tak sembuh. Kanser tak sembuh, ginjal rosak tak sembuh, ya. Kemudian pula dengan stroke tak sembuh. Sebab apa? Sebab dia pilih tidak sembuh, dia pilih tak sembuh. Kalau dia kata, Pak Haji, aku nak sembuh, nak boleh berjalan seperti biasa, HGH dengan wave plus lagi dengan albumin, sembuhlah, berlarilah dia. Berlari orang stroke tu. Esok kita tengok siapa yang duk berlari tu, orang stroke. Terkejut. Sebab itu Pak Haji kata, selepas saja sekatan perjalanan ini, Pak Haji nak buat kat sini untuk orang tua-tua stroke. Orang muda stroke boleh tak? Orang muda pun sekali lah, semua lah maksudnya. Orang yang stroke, yang jalan pakai tungkat sebagai tu, upah dia apa dia? Upah dia tungkat yang dia pakai tu, dia bagi sama Pak Haji. Sebab apa dia kena bagi? Sebab dia sudah tak perlu tungkat lagi. Kalau sembuh, berikan tungkat itu sama Pak Haji. Sebab apa? Sebab membuktikan bahawa saya boleh berjalan tanpa tungkat. Itu adalah di antaranya. Masya Allah ya. Itu dia kena bayar dia. Okey, jadi oleh sebab itu maka Pak Haji dah sebutkan dekat sini bahawa dia adalah merupakan pengangkutan awam. Pengangkutan kota. Apa dia? Kalaulah dalam kota itu tak ada pengangkutan, transportation, habislah, matilah, jam lah. Kalau negara berperang, bapa ibu sekalian, di mana yang akan diambil alih dulu? Tentera musuh akan mengawal dan pihak kita kena pertahankan di mana dulu? Pertama, lapangan terbang. Sebab itu, yang kedua apa dia? Di tempat-tempat kapal. Yang ketiga,
ialah pengangkutan. Sebab pengangkutan ini kalau sudah terhenti, habis. Itu adalah di antaranya. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang Pak Haji nak sebutkan kat sini, bahawa dia perlu kepada pengangkutan obat itu sendiri masuk di dalam tubuh badan. Masya Allah, Masya Allah. Boleh jadi ya, dalam ini kalau yang Pak Haji punya ya, mana dia Pak Haji punya ni, ikan arwah ni dalam bentuk kapsul. Ini dia yang diproses. Jika kita nak guna oven, boleh tak kita nak kering? Boleh. Di bawah 50 darjah Celsius. Ya, kita boleh ini, tetapi kukus yang paling baik sekali lah. Sekarang ni banyak orang buat untuk apa? Kapsul dalam bentuk gel, ya, dalam bentuk cairan, bentuk gel sebagainya. Sebab apa? Kalau kita minum, dia baik untuk kulit. Pak Haji dah terang tadi. Kalau SLE itu kan kulit. Jadi untuk penyakit kulit kita ni, kalau penyakit kulit yang jadi kudis, yang jadi kulit lah. Hari ni banyak orang tunjuk kulitnya itu berair, gatal-gatal, merah, luka. Itu sebab tak mau ambil ikan gabus. Itu saja. Ikan gabus. Luka ikan gabus, sakit gatal-gatal kulit ikan gabus, gatal-gatal itu ikan gabus. Sebab apa? Ikan gabus berperanan di hati untuk ditak, dan ikan gabus juga untuk kulit. Sangat baik untuk kulit. Subhanallah. Kalau boleh lah Pak Haji nak sebutkan ikan gabus ni suplemen wajib lah. Suplemen wajib yang kita kena ambil. Kemudian satu lagi Pak Haji nak sebut, ada penyakit yang perlu kepada ikan gabus ini, albumin ni. Yang pertama, luka. Yang kedua, luka terbakar. Kalau ada luka terbakar. Jadi sebab itu kalau ada yang luka terbakar yang parah, insya-Allah ikan gabus. Yang ketiga, DM, penyakit kecil manis, wajib ambil albumin ikan gabus. Yang seterusnya, sirosis hati, sirosis, kanser hati, ya, pengerasan pada hati. Yang keempatnya, lupus, SLE. Yang kelimanya, kanser, apa-apa jenis kanser pun wajib. Yang keseterusnya, gagal ginjal, wajib. Yang seterusnya ialah stroke. Dan yang terakhir ialah TB, batuk kering, TBC. Wajib. Bapa ibu sekalian, kalau nak merawat seseorang pasien yang sakit itu, kalau ada penyakit yang Pak Haji sebutkan ini, jangan tinggalkan albumin. Jangan tinggal. Ingat, itu pelajaran. Kalau Pak Haji meninggal besok pun, ingat sampai bila-bila. Tulis dalam nota tu, note. Ambil pena yang warna merah. Ini yang warna merah tu, bukan pena merah. Pena merah, ini hitam, tak jadi juga. Yang pena warna merah tu, buat elok-elok. Nota, ini pesanan penting daripada Pak Haji. Sebab Pak Haji lihat, kalau tak bagi albumin, dia tak berkesan. Buat apa kita rawat orang yang tak berkesan? Itu saja. Ada ramai pasien-pasien stroke datang, alhamdulillah sembuh. Payahnya bagi apa dia? AGH saja, sama ya, AGA, wave, sama juga. Tapi satu kapsul yang Pak Haji tak beritahu lah, kata kapsul tu kata haruan. Nanti orang tu kata, makan ikan haruan. Aku tak mau pula orang kampung. Tak. Jangan sebut. Abang bagi tahu dekat dia. Ini penting sangat-sangat. Ini mahal ni. Kalau tak mau makan, serah balik. Dia makan. Dia makan tu, alhamdulillah, 6 bulan kemudian dia elok balik. Biasanya 1-2 bulan tu dia dah gembira dah. Nak jumpa, bila nak jumpa Pak Haji ni, pasal apa? Nak merakamkan kegembiraan. Pak Haji pun sebut, tak payah bayar lah, free saja. Dia kata nak bayar juga. Tak payah bayar. Ini hadiah saya untuk orang tua-tua sebagainya. Dia gembira, dia nak bayar juga. Dia bayar tu lebih mahal daripada ubat kalau kita jual. Untung lagi kita. Jadi itu ada seorang kata, ini strategi Pak Haji apa ya. Sebut kata free tapi dapat untung lebih besar lagi. Orang tu akan bagi yang lebih besar. Tidak.
Allah itu mengetahui hati kita. Tapi terjadinya begitu. Kalau dia sebut begitu, ramai yang kita kata jangan bayar. Dia pergi cari ada tong derma kita itu, dia pergi masuk kat situ. Pak Haji tengok 100, 200. Ada yang sekali bagi tu 500. Allah, ubatnya RM39 je, RM31 je. Dia bagi 500. Dia kata dia menghargai cara dia. Sebab lama dah dia duduk cari. Cuba kita bayangkan sebentar bapa ibu sekalian. Orang tu kena breast cancer. Ni dah stage 4. Doktor kata dia tunggu hari untuk dia nak meninggal. Tunggu hari nak meninggal. Diberinya jadual, awak akan meninggal pada bila-bila sebagainya. Kemudian dia datang ni dengan kesakitan itu, kesakitan sakit, Pak Haji aku tak boleh tidur waktu malam sebagainya. Dia makan, kita bagi dengan ikan haruan dengan bajakah. Dia makan, hilang merah tu, hilang sakit. Dia datang pula tu, kita tengok muka dia pun dah tahu dah, ush, gembira. Jadi ketika dia datang tu, dia letak RM500. Allah, kenapa bagi banyak sangat ni? Ya, dia kata tidak tahu bagaimana nak merakamkan perasaan gembira saya. Ya, ini pun sikit saja ni yang saya bagi. Pak Haji kata tak apa, banyak lagi pun tak apa. Banyak lagi pun tak apa, tapi sikit lebih baik. Cukup, bukan soalnya wang. Soalnya kita buat orang jadi gembira, kita juga gembira. Baik. Jadi oleh sebab itu, ingat note, kalau kita bagi ubat pada seseorang, saya Pak Haji bagi ubat, dia tak menunjukkan kesan, ubat tak pesan sebab tak ada albumin. Ingat pesanan Pak Haji itu sampai kapan-kapan. Sampai kapan-kapan. Baik, itu adalah antaranya. Kemudian kita lihat bahawa orang yang sentiasa duduk kembung perut. Ni Pak Haji nak cerita sikit ni pasal kembung perut. Banyak orang sebut ni, saya jadi kembung. Kembung perut ni sampai dibuncit. Sampai macam busung. Busung tu kita tahulah, busung tu hati yang membengkak busung. Betul lah. Bila dia buncit dan dia kembung perut ni, syarat kena ambil albumin. Walaupun hatinya tidak ada kerosakan, dia nak bagi tahu, kata tuan, bapa, ibu, saudara-saudari, bahawa perut sudah kembung, menandakan bahawa ada kerosakan yang sedang berlaku dalam tubuh badan. Tolong ambil ikan gabus segera. Allahu Akbar. Ini yang membuatkan kita duduk merenung, berfikir sebentar. Dalam kejadian Allah ini terdapat tanda-tanda kebesarannya. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang tinggi yang berada di menara batu yang tinggi, rupa-rupanya hanya obat itu berada di atas bumi saja. Masya Allah, ya, itu di antaranya. Okey, Pak Haji nak sentuh sikit tentang orang yang ada dia punya penyakit kencing manis. Tengok di sudut fizikal, orang kencing manis, orang kena penyakit TB dan orang kena penyakit kanser. Apa dia persamaan dia? Persamaan dia kurus. Hilang masa tubuh. Masa, bukan times, bukan. Tetapi masa ni otot. Otot itu jadi ni, dia jadi bahasa apa dia, menggelebih. Menggelebih. Otot dia tu jatuh habis. Sebagainya. Orang kanker jadi begitu. Orang yang sistemik lupus jadi begitu. Orang yang ada dia punya DM jadi begitu. Orang penyakit TB, tulang dan kulit saja. Begitu juga orang HIV, tulang dan kulit saja. Kemana hilang masa tubuh ini? Kemana hilang otot ni? Otot hilang. Otot ni hilang sebab dia tak ambil albumin. Sebab itu Pak Haji sebut, kata albumin ni dia buat untuk otot, untuk orang angkat berat tu, orang yang exercise fitness tu. Jadi kalau mereka yang
atlet kena ambil albumin. Dengar sini, kena ambil albumin. Nak ambil tu banyak mana? Ni banyak mana ni? Ya, kita ambil lah sebanyaknya paling kurang 3 pagi, 3 petang, 3 malam. Tapi kalau dia tu sudah ada penyakit DM, penyakit kanker, penyakit apa semua tu, ambillah 5 atau 7 kapsul sekali ambil. Sebab dia perlukan yang banyak supaya dia naik balik. Jadi kalau orang kena penyakit kanker, dia kurus tengok. Bila mana dia sudah mula berubah dan menerima, bila berat badannya itu mula meningkat. Sama juga orang penyakit DM, ketika berat badannya sudah mula meningkat. Sama juga orang penyakit TB atau penyakit HIV, ya, di mana berat badan dia mula meningkat. Orang penyakit HIV itu, kalau kita jumpa dia melengkung macam tu, macam jerungkung, tahu jerungkung? Hantu jerungkung tu, yang ada tulang saja dia yang duduk berjalan tu, itu jerungkung. Macam tu orang yang ada penyakit HIV. Tapi bila dah sudah kena dengan haruan ni, jadi cantik balik wajahnya. Jadi inilah yang Pak Haji nak sebut. Macam tu juga orang penyakit TB, kurus, melayang saja, batuk panjang saja, batuk kering sebagainya. Macam mana nak rawat batuk tu kalau tak ambil albumin? Sebab tu Pak Haji nak cuba lihat bagaimana COVID-19 ini pun macam tu juga. Batuknya jadi lemahnya, tarik nafasnya tak boleh kerana terendam, ya, dengan mukosa sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tak mau ambil frontliner. Frontliner tu siapa dia? Albumin. Yalah, yang doktor tu frontliner jugalah. Itu bekerja di luar. Dalam tubuh badan kita, frontliner tu siapa? Albumin. Kalau dalam masa COVID-19 ni kita sangat-sangat prihatin kepada frontliner, kita bagikan apa juga kesian. Betul. Itu bukan gurau-gurau. Betul, kita sedih. Mereka kerja sampai capek, sampai jatuh tertidur. Sambil tidur tu kena pakai lagi pakaian macam angkasawan tu. Kalau Syed Muzaffar pakai angkasawan, dia pergi ke bulan. Kita pakai angkasawan duduk dalam hospital. Sebab apa? Sebab virus menyerang, letih sebagainya. Dia harus dijaga. Frontliner jatuh, kita semua jatuh. Doktor mati, kita semua mati. Begitulah hukumannya. Begitu adat ceritanya. Tapi yang menentukan tu Allah. Begitu juga dengan albumin. Albumin tu frontliner dalam tubuh badan. Kalau dia tak ada, habislah kita. Maka Allah Ta'ala mendatangkan dia melalui ikan gabus ini. Pak Haji kalau tengok ikan gabus ni, subhanallah, macam nak menitis air mata. Pasal apa ni? Bukan ingat kepada zaman kecil-kecil makan dengan ibu ayah kita, bukan. Ikan gabus ni ingat kata, ya Allah, tidak tahu terungkap jutaan syukurku ni tidak sesempurna syukur kepadamu. Kau bagikan ini dalam dunia perawatan yang luar biasa, yang tak boleh kuungkapkan dalam bahasa syukur lagi. Kita kata syukur, ya Allah, kamu bagi album ini, ya Allah, engkau yang berikan album ini kepada kami, ya Allah, syukurlah. Engkau yang berikan ilmu kepada kami ini, syukurlah. Tapi syukur kami ini tak pernah sampai kesempurnaan syukur seperti mana yang engkau kendaki, ya Allah. Itulah yang disebutkan, ya, sekiranya tidak sempurna cintaku kepadamu, ku harap hanya engkau sahaja yang bertahta di hatiku. Opik rapuh, lagu rapuh. Itu dia antaranya. Masya Allah. Okey, subhanallah. Jadi oleh sebab itu, maka kita boleh gunakannya untuk penyakit-penyakit itu. Okey, Pak Haji nak sebut sekali bahawa yang dikatakan albumin ini tadi telah Pak Haji sebutkan bahawa paracetamol itu merosakkan hati. Dia menjadi protector, melindungi. Makanan kita yang racun masuk dalam tubuh badan kita. Organ yang menjaga, yang protect kita ialah
daripada organ hati. Kalau baiklah organ ini, tubuh badan kita tak terkontaminasi dengan keracunan. Bagaimana supaya detox itu berkesan efektif? Probumin. Baik, kesimpulan yang Pak Haji nak bagikan. Kesimpulan. Dengar betul-betul ni, bagi mereka yang masuk lewat, yang masuk dalam kita tu lewat, selalu lewat. Kenapa? Dia kata, maaf Pak Haji, aku telat hari ni. Kenapa telat lagi? Pak Haji duk tengok telat setiap hari. Dia kata, maaf hari ini aku telat. Bukan hari ini saja, tiap-tiap hari telat. Ya aku sibuk Pak Haji, ampun. Ya aku sibuk, ampun. Ya bukan soal ampunnya, sebab ilmu tu sudah hilang, sudah lari. Ilmu tu macam kuda. Kuda dah lari pergi jauh, kita tak sempat kejar. Baik, bagi mereka yang telat lagi hari ni, jadi Pak Haji buat kesimpulan. Dengar betul-betul ni, dengar betul-betul. Dalam kesimpulan akhir ni, Pak Haji nak rangkul ke semua sekali daripada awal sampailah akhir ni. Yang pertama sekali, doktor yang paling penting yang harus kita jaga dalam tubuh badan kita ialah albumin. 1. Untuk wanita hamil. 2. Untuk wanita selepas bersalin luka. 3. Untuk anak, untuk penyempurnaan otak anak supaya pintar, albumin diperlukan. 3. Seterusnya, albumin ini diperlukan untuk merawat kesemua jenis penyakit yang boleh menyebabkan orang itu kurus. Kalau kita tengok dia makin lama makin kurus, makin kurus, makin kurus. 3 penyakit kurus yang Pak Haji bagi contoh: kanser, orang yang ada TBC, orang yang ada HIV. Itu adalah kurus. Kita lihat. Tetapi terdapat ada penyakit-penyakit yang perlu kita berikan dengan albumin ini. Gagal ginjal, TBC, TB, orang dengan penyakit kanser, orang yang luka terbakar, dan juga boleh diberikan kepada apa lagi, orang yang ada lupus, ada masalah sirosis hati, dan kita boleh bagi kepada orang yang stroke. Ini wajib. Kalau dalam ilmu pengobatan Pak Haji, maka kita sebutkan bahawa albumin ini wajib diberikan. Sebab apa? Kalau tak beri, herba tak berkesan. Tak ada sesuatu yang boleh bawa herba tu masuk ke dalam tubuh badan kita. Itu antaranya. Kemudian seterusnya, dia ni terlibat dalam antibody, untuk enzim, untuk hormon. Kalau kekurangannya menyebabkan edema, bengkak di dalam seluruh tubuh badan kita. Itu di antaranya. Dan kalau ada penyakit kulit apa? SLE, ya betul, kulit ni yang orang kata menanah, yang keluar luka-luka, yang merah-merah, yang gatal, itulah kita menggunakan albumin. Seterusnya, kita boleh gunakannya juga untuk semua jenis rawatan. Semua jenis rawatan. Dalam satu bahasa saja kesemuanya ini, Pak Haji nak rumus dalam satu bahasa, bahawa seorang yang sakit itu dia nak sembuh kan? Nak sembuh. Kalau nak sembuh, kena ambil albumin pada setiap hari. Baik, kalau sihat, apakah dia tak perlu ambil albumin? Kalau sihat, nak apa lagi? Nak supaya jangan sakit. Kalau dia nak tak mau sakit, tak mau terkontaminasi, dia sebagai antioksidan, ambillah albumin pada setiap hari. Jadi kalau begitu, albumin ni dia jadi obat atau suplemen. Obat bagi orang sakit, suplemen bagi orang sihat. Pak Haji, siapa yang menemui albumin ini? Datuk-datuk, kakek-kakek kita. Mereka adalah saintis yang kita kena bagi penghargaan pada mereka. Bukankah profesor-profesor yang menemuinya di universiti? Profesor hanya membuat kajian bagi mencari bukti. Tetapi kakek-kakek kita dulu, mereka melihat bukti daripada kesembuhan fizikal. Datuk-datuk kita dulu. Jika begitu,
mereka ni datuk-datuk kita ni pintar-pintar. Ya, pintar. Pintar. Dan menggunakan pengobatan alamiah, ilahiyah. Jika gitu, teringatlah Pak Haji kepada satu ucapan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad, Dekan Fakulti Perubatan. Dia kata, kalau nak belajar tentang pengobatan herba, dia tidak ada di universiti. Nak pintar dalam pengobatan herba, belajarlah di desa-desa dengan orang-orang kampung, dengan nenek-nenek yang masih ada. Betul. Mereka ni mempunyai art of healing. Mereka tak bolehlah terjemahkan dalam bahasa-bahasa medical. Mereka tak tahu nak sebut ni albumin, dia sebut ikan gabuh, ya. Mereka tidak boleh nak cerita dalam bentuk apa di sudut nama saintifiknya, yang mana orang hari ini cuma perlu mengubahkan daripada bahasa-bahasa kampung, bahasa-bahasa desa kepada bahasa-bahasa saintifik yang menyebabkan ilmu itu nampak seperti hebat. Hebat ilmu itu, padahal dia ada ilmu daripada desa saja. Pak Haji nak sebutkan di sini bahawa jangan pandang rendah pada pengobatan herba. Jangan pandang sepele, separuh mata, kiri ataupun kanan lah, tentang herba. Banyak yang kita tak tahu. Mari kita belajar, sama-sama belajar. Bukan untuk mengangkat siapa yang tahu, siapa yang pandai, tidak. Tapi belajar tentang keagungan Allah. Belajar tentang kebesaran Allah. Kalaulah pada seekor ikan ini saja pun kita boleh melihat betapa besarnya khasiatnya dalam dunia pengobatan, bagaimana dengan ribu-ribu spesies lagi, jutaan spesies lagi yang kita tak kaji. Fikir-fikirkan. Vitamin, orang baru jumpa vitamin A, B, C, D, E. Ada vitamin F, belum lagi. G, H, I, J, K, ada. Vitamin M, ada? Tak ada. Vitamin N, tak ada. O, vitamin O, tak ada. Darah O ada. Baru belajar vitamin pun takat E saja bacanya. A, B, C, D, E. Takat itu je baru 5 sebelah tangan saja. Sebelah lagi pun tak habis lagi. Mana vitamin F? Mana? Tak tahu. Apakah tidak wujud? Wujud, tapi kita tidak tahu. Karotin. Oh, kita belajar itu. Beta karotin. Vitamin A. Beta karotin. Karotenoid ini dalam satu karet itu saja. Karet pula. Itu water. Carrot tu aja 500 karotenoid. Baru belajar satu saja. Beta karotin. Okey, tak apa. Lagi alfa karotin. Mana dia kata alfa karotin? Lagi nak sebut apa? Ada 500. Baru belajar satu saja. Beta karotin bagus untuk mata, terangkan mata. Baru belajar satu saja. 500 lagi. Kenapa tak cerita? Tak ada ilmu. Siapa tak ada ilmu? Satu dunia. Sebab itu mari kita dalam Ramadan ini sujud merapat ke bumi, mengakui bahawa kekurangan, kelemahan, kedhaifan kita sebagai manusia. Mari kita belajar dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, dengan tib nabawi, dengan alamiah dan ilahiyah. Terima kasih semua yang mengikuti. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.